Dan momen-momen tu kalau dapat peluang tu ambil lah ya tak? Kan? Tak ada masalah pun untuk korbankan sedikit masa untuk dah cahaya mata kan? Dan juga kena nangis ke? Macam terharu dapat anak. Oh, terharu dapat anak. Tak ada takut kalau apa jadi kan. Betul. Nampak excited kan. Kita doakan supaya isterinya selamat membawa kandungannya sehingga dapat melahirkan anak kan. Tahniah sekali lagi kepada Putnis dan juga Ciku. Lo mau langgar, aku break it down the digit. Money in the bank, aku flip it all the digit. I'm hitting my limit. Tak, ini kelakar. Okay. 10 minit bercakap, kamera tak on. Buang masa. Buat masa 10 minit dah jalan. Kamera tak on. Kita kena buat balik 10 minit punya cerita yang lepas tadi. Kena ulang balik. Tak apa, kita santai je. Dah lah aku 1 jam lambat tadi. Kan menyelesaikan anak, birthday dan sebagainya. Pasal anak tu. Ingat tak hari tu yang kita video call? Betul. Yang, anak aku mengidolakan Ciku. Ish. Tambah pula hari ni hari jadi dia. Kan ada nak sebut happy birthday ke untuk Awish. Nanti kita buat video. Nanti kita buat video khas Khas. Baiklah Ciku. Inilah dia akan happy gila lah kan. Okay, so bersama kita hari ni Ciku guys, the legendary player for Todak kan. Assalamualaikum Ciku. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baru kembali ke Malaysia. Dah hari ni hari yang ketiga. Betul. Selama 22 hari di sana. Betul. Nak tanya lebih lanjut tentang apa yang berlaku, macam mana perasaan, what funniest thing happen there, macam mana internet, macam mana makanan di segmen yang berikut. Okay. Kan? Jadi kita nak buka rahsia lah kan. 10 minit tadi dah sembang. Kena ulang balik. Tak apa. Kan? Kena ulang balik. Sebenarnya podcast bersama Ciku telah pun dibuat sebelum berangkatnya ke Filipina. Betul. Sebelum 2 hari before. 2 hari sebelum terbang. 2 hari sebelum terbang kita dah rekod. Betul. Habis kenapa kita tak release sebenarnya saya sendiri minta kepada pihak kepada the boss dengan tim kan, editor Ziko the head kan. Bergaduh juga kita dua orang. Bergaduh, cakap boleh bang. Saya kata tak boleh. Boleh bang, tak boleh. Sebab kenapa bang tak boleh? Kau tengok sofa yang Ciku duduk tu, dia dengan warna biru tu hari grey. Macam hijau-hijau sikit gitu. Saya ni biru-biru hijau-hijau gitu. Biru-biru hijau-hijau lah. Okey adalah mata saya nampak lah biru-biru hijau tu kan. Dia macam tak kena kan. Lepas tu dia memang macam cacat lah sikit kan. Lain semua dah gempak. Lepas tu tempat tu tak kena. Lepas tu Ciku pula duduk sida atas tu kan. Betul. Dia macam tak best lah. Ini bagus. Selesa lah. Kursi ni better lah. Jauh lebih better ini lagi better. Jadi lepas tu Big Boss datang Cik Lan. Dia kata, apa bang pakai kursi macam ni? Kan? Apa lagi? Dia bagi kad, kita pergi langgar lagi sekali. Dengan kad kita langgar, bawa kursi ini. Kursi baru ni? Ini kursi baru. Baru beli. Berapa Adam Tak payah cerita lah apa-apa. Duit lah tu. Okay. Dan yang satu lagi sebab, kita rasakan macam kalau podcast dengan Ciku ni, kalau dibuat kembalinya daripada Filipina, banyak lagi lah benda yang kita nak borak kan. Sebab kita nak tahu juga kan, kenapa korang pergi sana, buat apa kan. Saja pergi mandi pantai ke kan. Apa jenis persiapan, dan adakah persiapan itu akan membantu Todak untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang lebih baik untuk season 13 kan. So saya rasa banyak lagi lah cerita-cerita yang menarik. So sebab itu kita jadikan Ciku punya podcast ni hari ni kita shoot. Hari ni kita shoot, Jumaat ni kita post. Kita post. Okay. The legendary Ciku kan. Okay. The superstar untuk Todak daripada season 4. Sedikit sebanyak memperkenalkan diri lah tentang Ciku, background Ciku. Okay, nama betul saya Muhammad Daniel bin Muhammad Fuad. Sama nama kita, Daniel je. Berumur sekarang 23 tahun. Sudah berkahwin. And then menetap di Cyberjaya. Habis Itu je kot.
Sebab saya takut nak celah-celah ni. Nanti orang kata Tak, ni tak. abang Lon ni habis mencelah je kan. Tak. Saya tunggu betul-betul habis ni. Betul-betul habis saya tengok muka kan. Mulut dah tak bergerak baru saya start. Okey. Bersama dengan Todak daripada season 4. Betul, 2019. 2019 ataupun season 4. Sekarang dah habis season 12. Betul. 8 season 4 tahun. Ya, betul. Betul-betul. 4 tahun Dah masuk 4 tahun setengah kot sekarang ni. Sama dengan Todak. Dekat 5 kot saya. 2019 sampai 2023. Ini masuk tahun yang ke-5 lah. Maknanya dah 4 tahun tahun lebih, 4 tahun setengah. Lama juga. Player veteran lah. Player veteran. Lama-lama. Kan? Jadi, sepanjang penglibatan dalam sebagai pro player lah. Kan? Okay. Macam mana penerimaan keluarga daripada awal sekarang. Sebab apa saya tanya soalan sebelum cikgu nak jawab. Sebab sekarang ni masih lagi ada lagi typical parents yang masih lagi tak menganggap e-sport ni sebagai satu kerjaya ataupun ada masa depan. So how do you feel it 4 tahun ataupun 5 tahun lepas benda ni? Sorry. Saya dulu saya rasa family saya memang tak support. Tapi diorang tahu yang saya suka main game. Sebab saya dulu suka pergi cyber cafe. Okay, sisi. So saya rasa memang diorang tak support. Saya rasa start diorang support bila diorang tahu saya dibayar gaji. Okay. Masuk Todak betul dibayar gaji. Saya rasa start situ diorang start support. Okay. So senang cerita mana-mana mak ayah pun kalau kata combine game, lepas tu duduk pula dengan satu organisasi Betul. yang dibayar gaji bulan, dia ibarat kau kerja. Betul. Tapi kalau sekadar main game je duduk kat rumah kan, tournament masuk pun belum tentu menang. Baik kau jangan buang masa, baik pergi cari kerja lain. Betul. So normal lah tu saya pun dulu. Saya marah juga anak saya dulu. Kan marah. Sudahnya dengan bapak sendiri yang main. Malaysia nombor 1 Franco bye. Anak saya bangga. Kan anak saya bangga. Jadi sebelum melibatkan diri dengan Todak, macam mana bermulanya career kan sebagai MLBB? Sebelum tu ada main Dota ke apa game ke? Okay, ni saya cerita sikit lah. Tapi sebenarnya dah banyak kali dah saya cerita kat semua orang. Mana tahu ada, eksklusif mana tahu ada orang tak tahu lagi tak. Saya rasa semua orang tahu dah. Yeah. Saya daripada kecil, daripada 12 tahun memang suka pergi CC, cyber cafe. Lepas tu sampai ke SPM. SPM tu memang saya nak lulus. So saya stop CC setahun ke daripada umur 17, daripada 16 ke 17 tu saya fokus SPM. Bukan, 17 apa? Masa umur saya 17 tu nak SPM. Saya betul-betul fokus tak CC. Lepas saya dah fokus tu sebenarnya saya nak CJ je. Sebab kalau saya main game ke apa kan, memang plan nak jadi pro player pun. Tapi game masa tu saya banyak main game CSGO dengan Dota. So memang dah plan lah nak jadi pro player. Bukan ML lah, tapi game PC. And then saya dah pergi jawab periksa SPM tu. Sejarah dah settle. Tapi BM pula saya dibawa ke hospital. Masa jawab paper BM yang kedua tu saya asma. Lepas tu ambulans datang ambil kat sekolah. Lepas tu ambil kat sekolah, saya dibawa ke hospital. Red zone masa tu, saya ingat red zone. So saya tak ambil paper BM yang kedua tu. Sebab masa tu SPM tahun saya kena lulus BM dengan sejarah. Wajib. Kena kalau nak dapat sijil lah. Wajib. So saya memang target dua tu saya nak lulus. Saya tak kisah yang lain tu E ke F, saya tak kisah. Janji lulus je. Ada sijil. So masa tu saya dah tahu okay ni memang tak boleh nak jawab, tak boleh nak buat apa sebab tak ada sijilan. So saya gunakan kepakaran saya iaitu bermain game. Okay. Ingatkan kepakaran untuk nak memanipulasikan keputusan. Tak. Saya buat betul-betul masa main game sebab saya rasa saya boleh main game ni sebab saya nampak game ni boleh pergi jauh sebenarnya. Tapi masa tu bukan ML lah, saya main Dota. Tapi bila saya dah tak ada duit, dah tak sekolah kan, tak ada duit, abang saya cakap ada game yang sebiji macam kau main kat phone. Lagi senang lah kau nak main. So start situ saya main betul-betul. Sebab masa saya main ML tu pun dah ada dah MPL semua. Sebab season 4 kan. Oh season 4, betul. 1, 2, 3 dah jalan. 1, 2, 3 dah jalan. So saya fikir macam boleh cuba kot main betul-betul.
Sebab tu saya sampai sekarang saya main total. So bermain ML tu ketika main rank, jadi preman rank lah. Daripada season berapa? 1 atau tak. 2? Season habis SPM 2019 tu, bulan 1 saya main ML. Bulan 3 bulan 12 masa tu SPM bulan 10, bulan 9 dah habis. So saya start habis tu saya start terus main sampai bulan 12 gitu saya join Fruity Warrior first. First squad saya sebelum tu bukan. Saya ingat balik. Okay. Masa saya SPM tu pun saya ada main ML tapi jarang-jarang lah, bukan macam selalu lah. Saya ada satu squad No Surrender nama squad tu. No Surrender. Masa tu nama saya No Chik, CHIK. IGN lah. Lepas tu saya berhenti, saya fokus SPM. Pergi ke bulan 12 saya masuk Fruity Warrior. Sebab No Surrender tu macam dia macam tak lepas ke MPL lah. So saya masuk ke Fruity Warrior, saya main betul. Bulan 3 saya masuk Todak. Bulan 3. So saya main ML kena cerita dalam 4 bulan macam tu je lah. 4 bulan 5 bulan gitu lah. Terus masuk Todak. Terus sudah. Tapi sebelum tu adalah orang kenal dekat Fruity Warrior. Maknanya itu just dekat rank, squad-squad masuk just tournament second tier. Gitu lah. Tapi ni antara orang kata apa, laluan tu agak cepat. Betul. Laluan tu agak cepat sebab ada sampai sekarang pun ramai yang duk makan tier 2 sampai dah turun ke tier 3. Kan? Tapi itulah kata benda ni rezeki. Kan? Betul. Tuan dah permudahkan urusan. Kalau dah kata memang dah tertulis awak jadi pro player, siapa yang boleh halang, betul tak? Betul. Tak semua orang dapat peluang-peluang macam tu. Rezeki memang dah tertulis kan. Orang kata kadang-kadang gifted ataupun memang lahir untuk menjadi seorang pro player kan. Boleh jadi. Ini ungkapan orang kata, bukan untuk ciku. Ungkapan orang kata kadang-kadang benda-benda ni kan kita nampak macam Dota player ada yang masuk memang world class dapat capai $1 million dah earn kan. Are they really born to be a pro player kan? Kadang-kadang ungkapan tu tertanya-tanya. But yalah, kalau tak usaha gitu pun tak jadi pro player. Kalau duduk kan lepas gagal SPM ulang lagi. Kalau tak ambil keputusan untuk nak bermain, mungkin hari ni tak menjadi seorang yang bergelar ciku guys. Saya tak nak ambil SPM tu balik sebab saya malu je sebenarnya. Contohlah kena duduk lagi sekali. Saya umur 18, saya ambil SPM dengan budak 17. Oi. Muka nak letak mana bro? Betul. Masa tu memang saya tak nak, saya cakap saya tak nak ambil ulang. Betul juga noh. Itu je sebab. Tapi saya salah satu lagi, saya rasa memang dah ditakdirkan memang saya sakit and then memang dah tertulis lah saya kena memang ada jalan lain tapi saya kena usaha betul-betul jalan tu. Betul. Kalau kita gagal di satu tempat, tak semestinya kita tak boleh berjaya di tempat yang lain. Betul. Kan? So bagus juga. Bagus. Okay, very good explanation. Okay. So sedikit background, penerimaan family dan sebagainya kan. Sekarang ni ciku dah umur 23 kan. Kalau dulu join Todak pun umur lepasan SPM 18-19, sekarang dah 23. Daripada bujang dah berkahwin. Kan. So macam mana alam perkahwinan? Alhamdulillah. Maksudnya macam ni? Macam mana sekarang ni sebagai seorang suami kan, dulu bujang anak kan, selalu tengok mak ayah kan. Hari ni pula sekarang ni sebagai seorang suami, how is the life now? Macam mana kehidupan sebagai seorang suami pula sekarang ni? Kalau bagi saya ni, pendapat saya rasa sama je. Cuma beza dia ialah dari segi tanggungjawab. Tanggungjawab tu besar sikit lah. Tapi dari segi waktu tu semua saya rasa sama je. Sebab saya balik rumah Sabtu Ahad je. Isnin sampai Jumaat saya kat Game House. Ciku. Tapi wife saya faham lah. Kau suami tau. Kau duduk Cyberjaya. Wife pun duduk Cyberjaya. Betul. Gaming house pun Cyberjaya. Betul. Tapi kenapa nak balik Sabtu Ahad je? Tak, bagi saya kalau saya duduk rumah, saya rasa macam mana? Macam tak tahu macam nak cakap.
tak ada bonding dengan team tu. Kalau saya duduk kat game house, kalau macam ada waktu-waktu macam free ke apa kan, saya boleh buat macam-macam dengan dorang. Okay. Tu bonding lah. So maknanya Isnin sampai Jumaat hari training. So lepas training scrim yang last malam pun tak balik rumah lah. Tak. Buat keputusan untuk stay di gaming house bersama dengan player. Betul. Melainkan kalau wife saya macam ada sakit ke apa, saya akan balik lah. Emergency balik lah. Kalau tak rumah saya dekat je. Dalam 2 km, 1 km gitu lah. Bro, kalau kau lari pun jadikan itu adalah sebagai satu jogging ataupun senaman. Hari-hari dapat jogging, dapat jumpa bini. Betul, dekat-dekat je. Ini orang kata apa, 1 dalam 1000 ke 1 dalam 1,000,000 lah. Rumah punya dekat macam tu tak nak balik. Kan? So nampaklah komitmen yang diberikan kepada pasukan. Kan? So bukan nak puji pun, tapi yalah secara tak langsung kita nampaklah keputusan yang dibuat oleh Ciku nampak macam I want to give 100% to the team. Biarlah waktu luang tu pun aku bersama dengan tim. Mana tahu mungkin ada boleh dekatkan lagi bonding ke. Walaupun dah lama dengan dia orang ni. Betul. Kan? So tapi bonding dengan isteri dah kurang pun. Tak, satu hak saya balik. Tapi dia faham lah sebab saya, dia pun tahu saya tak ada CJ SPM sebab saya asma tu. So dia tahu memang saya betul komit dekat kerja ni. Inilah tempat untuk saya nak cari rezeki kan. Nak orang kata apa, nak sara hidup, nak sara Betul. awak ni kan. Tanggungjawab besar ni kan. So alhamdulillah, tahniah. Siapa nama isteri? Putri Anis. Putri Anis. Sebenarnya saya tahu kan. Putri Anis kan. So awak Putri Anis kita bertuah jugalah mendapat Ciko sebab dia ni orang yang sangat-sangat bertanggungjawab. Tak ramai lelaki zaman sekarang yang bertanggungjawab. Dia orang tahu nak kahwin je tapi tanggungjawab tak ada. Kan? Apa ni, kipas ke? Tak ada benda. Ada benda? Sembuh ada benda. Apa benda dia berlari tak tahulah kan. Ni ada benda ni kena sembuh kan. Jadi ini Putri Anis ni hantar something. Dia sampai kan. Ni ada benda-benda syirik ke apa ni. Tak ada. Kita tempat ni clear kan. Alright. So bagi saya lah ini adalah satu pengorbanan jugalah. Satu pengorbanan Ciku sebagai seorang player untuk pasukan. Betul. Dan juga pengorbanan sebagai seorang suami untuk mencari rezeki untuk masa depan keluarga. Sebab you know where you are. Kan? Tak semua orang buat macam tu sebab ramai orang ambil mudah perkara ni. Dia rasa tak apalah kalau besok aku tak dapat kat sini nanti aku carilah benda lain. Sementara benda lain tu dia tak tahu macam mana benda nak hadap. Kan benda lain tak tahu datangnya bila, 3 bulan ke, 3 hari ke, 3 minggu ke, entah 3 tahun. Kan? So maksud saya kalau kata kita tak ambil seriousness terhadap kerjaya kita, kan, and a lot of things going to happen. Tambah-tambah bila dah bergelar suami, dah ada isteri kan. Weh, rumah tangga hancur ni kebanyakannya disebabkan ketiadaan duit fulus. So you are very particular on that. So tahniah lah untuk saya, bukan nak puji lebih pun. Kalau ada apa-apa nanti nak bagi JC Ciku guys ke apa ke boleh je. Kan? Puji lebih dah ni. Alright Ciku. Kita pun yalah ramai rasanya masih lagi belum tahu kan. Kita asyik nak cerita pasal game. Bosan tu. Bila jumpa player je kan. Pasal game. Nak juga tanya sedikit sebanyak tentang peribadi kan. So ini kadang-kadang kalau live pun kadang bukannya boleh cakap banyak sangat pun kan. Tak semua orang ada pun. So benda ni boleh orang kata apa, berulang kali tengok kan. Terlepas Ciku cakap apa kau tengok YouTube Todak Gaming kan, ada kat situ macam-macam dia cerita. Alright, so kita pun nak pergi sikit lah tentang game pula. Baru tadi nak cakap tak nak kan, kita pergi kat game apa tentang season 12 lah. 2 season yang paling saya rasa macam paling kurang lah untuk Todak, dan adalah season 5 dan season 12. Betul. Kan? Season 5 dengan season 12. Kita cerita season 12 lah. Kan? Daripada gold lane sampai perlu main ke jungle. Sebagai jungler. Apa sebenarnya terjadi? Dan kenapa Ciku main jungle? Sampai terpaksa main jungle? Terpaksa main jungle tu sebab salah saya juga sebab saya accept benda tu. Sebab saya ni jenis orang yang kalau dalam game selalu bagi idea apa nak buat. Shot caller lah. Lebih kurang.
So saya accept benda tu sebab saya dulu main jungle kan. So saya accept benda tu. Zaman awak main jungle, saya ingat lagi zaman awak main Hellcat. Betul. Antara benda yang saya ingat lah kan. Kalau macam Moon tempoh hari kita punya podcast, antara benda paling saya ingat adalah dia punya canga kan. Canga kan. So untuk Ciku, antara benda yang saya ingat zaman prime Ciku sebagai jungler, Hellcat kan. And your waktu tu Link kalau tak silap. Yes, Link kan. Zaman-zaman tu Link waktu tu always fight with Chibi kalau tak silap. Betul. Chibi season 7 Betul, kan. betul. Time tu Gary tak wujud lagi time tu. Gary Belum season lagi 9. Season 9 baru Gary masuk kan. So itu antara benda lah season 12 kan. So tak salah pun. Apa yang salah acceptnya? Salah accept sebab salah satunya saya rasa sebelum saya main jungle tu saya trending goal lah. Lepas tu tiba-tiba accept jungle, so nak kena trending jungle. Yalah, tiba-tiba accept jungle pun sebab waktu tu keperluan tu ada. Sebab yalah, keputusan Todak tak berapa baik. Duduk pula di penghujung ataupun dasar liga kan. Slot pula dalam keadaan yang bahaya, 50-50. 50-50. So nak tak nak terpaksa buat satu keputusan kan. Itu adalah keputusan, sama ada keputusan tu boleh memihak kepada Todak ataupun keputusan yang tidak baik. So it is a win-win situation kat situ. Jadi kat situ kita nampak tak salah untuk kita cakap rival mungkin kurang perform, ataupun mungkin disebabkan ada banyak sebenarnya sebab-sebab dalam season 12 ni kan. Antara sebab juga kehadiran Kuja sebagai coach kan. Bukan saya kata Kuja tu punca kan, tetapi ini penilaian saya daripada orang luar sebelum ni kan. Todak daripada awal season 4, 5, 6, 7 kan dah terbiasa dengan tiada coach. Saya ada jawapan. Kan, tiada coach. Ini yang saya nampak kan. Saya nak bagi Ciku pula balas kan. Saya nampak. Jadi bila dengan kehadiran coach kan, saya nampak kat situ macam dia mungkin ada perbezaan pendapat, perbezaan strategi kan. So mungkin nak ikut tak biasa, tak ikut tak dapat result yang bagus kan. So banyak konflik yang berlaku di season 12. So boleh Ciku terangkan tak antara benda-benda dan macam mana ending dia solve kan sampai dapat mempertahankan slot tu? Kalau saya ni perspektif saya. Saya dah terbiasa main tanpa coach. So bila season 12 tu ada coach. Sekejap, ada call. Siapa pula call ni? Okay, tak apa. Habiskan ayat tu. Bye bye, love you. Aduh. Mana tadi saya lupa. Okay, kita kat season 12 tadi. Selama ni Ciku bermain tanpa coach. Saya dah terbiasa tanpa coach sebab macam mana cakap sebab even Todak ada coach pun still saya adalah termasuk macam bahagian drafting, bahagian strategi tu semua ada. Tapi bila season 12 ada Kuja, saya jadi tak biasa bila nak bagi dia 100%. So saya bercampur. Tu yang masuk, tu yang pun panggil macam berterabur lah. So saya rasa salah saya juga. Dia sebenarnya bukan salah player atau salah coach tau. Sebab memang bukan Todak saja. Kebanyakan tim-tim peringkat awal 4-5, tak semua tim ada coach. Tak semua tim ada coach. Tetapi dalam ketiadaan coach tu, antara tim yang orang kata apa consistently kan ada di grand final, consistently menang the title adalah Todak. Jadi Todak ni dia dalam satu golongan lain bagi saya lah. Yang di mana without coach we always can deliver a good result. Faham tak? So dah jadi satu budaya yang you give me coach untuk apa faham tak? So mungkin adalah persepsi itu. Jadi bila
bila semua tim dah mula ada coach, Todak juga nak mungkin pengurusan buat satu keputusan kan. Kita pun perlu ada coach kan untuk membantu player. But nak serasikan coach dengan player tu dia ambil masa yang agak lama. Macam tim-tim lain, dia orang adapt dengan cepat. Betul-betul. Dan macam korang, sebab kalau korang tanpa coach result tak berapa bagus, mungkin lain cerita dia. Tapi bila korang dengan tanpa coach selalu ada result yang bagus. So for that particular reason lah saya nampak lah kan, saya nampak macam untuk nak adapt dengan adanya coach, analyst dengan player ni dia ambil masa. So bukan salah siapa pun, it's just that tengah adapting a new system. Untuk nak bawa satu sistem yang baru dia perlukan masa juga. Sama, kalau cepatlah result dia. Tapi kalau lambat, itulah season 12. Kan? So lambat. So kita dah aware tentang masalah itu kan. Dan player pun sekarang ni dah nampak macam makin rapat dengan coach kan. Makin serasi dengan kan. So everything. Kalau tidak rasanya season 12 gone. Gone apa? Gone lah slot tu. Betul. Tapi saya tak rasa gone. Pada penghujungnya kita dah buat mathematically nampak macam tak gone lah kan. Sebab selamat juga ada beberapa kemenangan yang penting tu dapat kan. Secara matematik awalnya tak sepatutnya gone, tapi kalau salah percaturan boleh gone, boleh jadi gone. Boleh jadi gone, tak ada apa yang mustahil kat sini kan. So tahniah jugalah untuk players, management, coaching staff sebab dapat pulihkan keadaan itu kan, mungkin dekat mid season kan. Ujung-ujung baru sedar yang kita ni dalam keadaan bahaya ni. We need to do something. Dan alhamdulillah kan. So thumbs up to everyone lah kan. Saya pula cakap kan. Yalah saya be part of Todak sekarang ni kan. Kalau dulu saya kecam kan. Sekarang nampak korang punya struggle at that time. So good luck kan. Congratulations. Jadi itu kita dah borak tentang Kuja punya import. Ini cerita dia kenapa saya gelak. Sebab first episode tu hari tu kita dah buat dengan Moon kan. Ada juga saya tanya kepada Moon, adakah keputusan untuk berehatkan Moon itu datangnya daripada Ciku kan. So ini Moon jawab kan. Moon tak pasti, tapi mungkin ada kot di belakang-belakangnya mencadangkan. So what do you say about it? Adakah Ciku antara individu yang mencadangkan untuk Moon berehat seketika ataupun the whole season? So what really happened? Sepatutnya dia direhatkan season 10. Season masa dia kahwin. Oh, masuk dia kahwin. Dia kahwin season 10 saya kahwin bulan 8, dia kahwin bulan 9. Sebulan je rehat. Sebulan je beza. Okay. Di tahun yang sama. Okay. So dia patut dah rehat. Memang segala tournament, qualifier, ISF, saya main semua. And then dia dimainkan atas dasar coach nak dia main. Masa tu coach amok lah. Okay. So kalau dia rehat masa tu, maybe dia masih lagi bermain sampai sekarang. Okay. Tapi kalau dia rehat time itu, sebab time tu juga Ciku pun berehat juga. Tak, saya just masa saya nak kahwin tu je yang saya tak main. Okay, seketika. Sebab adakah waktu tu Ciku cadangkan kepada management untuk rehat tu atas dasar apa? Dasar dia dah worn out ke? Tak, sebelum tu ada satu season tu dia memang dia tak nak main. Memang dia tak nak main. Tiba-tiba dah nak register tu dia kata dia tak edit nak rehat, dia nak main. Okay. Season berapa tu? Tak ingat. Tapi season 9, season 10 gitu. Okay. Kenapa pula dia tak nak main? Maksudnya? Kenapa dia tak nak main? Mungkin dia buat keputusan untuk merehatkan diri sendiri ke? Yang masa tu masa dia tak nak main. Okay, dia minta management untuk dia nak rehat lah. Dia tak nak main tu sebab dia nak rehat. Lepas tu dia tak jadi sebab tak pasti. Mungkin
Yalah, kalau dia rehat time itu mungkin tak dapat kot mid laner yang boleh menggantikan tempat dia. Time tu siapa je ada. Masa tu saya lah main mid. Ha. Kalau dia rehat. So kalau dia rehat, Ciku yang kena main. Sebab pusing-pusing orang tu je. Sebab Sebab mungkin tak adalah ada orang baru ke apa, tak ada. tak ada. Sebab itu juga membuatkan macam korang pun nak juga rehat. Tapi tidak ada pengganti time itu. Dah lah dengan coach pun tak ada. Betul. Kan? So every decision is between you guys. Kan? Seorang nak rehat, seorang nak main. Aku nak rehat season ni, lepas tu nak main pula kan. Lepas tu yang ini kahwin, yang ini kahwin. Dia jadi macam, siapa nak buat decision untuk nak merehatkan ke, nak ni kan. So semua di kepala Ashi lah. Ashi pening tu time tu kalau macam tu. Ashi dengan Azim. Tapi Azim dia lebih ke arah dia follow apa player nak. Itulah. Kalau aku jadi Ashi pun, aku pun jadi pening. But player reserve tak ada. Yang ada pun korang. Antara the stars. So bila star buat keputusan untuk ataupun mencadangkan diri sendiri ke, ataupun player lain mencadangkan ke, memang pening. Time tu pula korang buatlah apa pun. Datanglah minta apa pun. Always ada dekat grand final. So it is a very hard decision lah untuk nak terima. Okay, kau rehat. Okay, aku terima untuk kau rehat. Aku nak cari orang lain. Wait, tak boleh. Susah, pening untuk management. So mungkin ada cadangan-cadangan tapi itulah kita nampak season 12 Moon direhatkan. Sebelum dia direhatkan, saya ada cakap ke Ashi. Sebelum ni habis MSC. Maksudnya saya dah detect masalah ni dari M4. Masalah dari M4, masalah dia bila kat international, kurang perform. Ni bukan nak blame ke apa, tapi trio mid ni macam dah kalah mental lah. Maksudnya kalau mental tu dari segi, kalau aku buat ni takut dorang counter, kalau aku buat ni takut dorang counter. So takut nak do something. Ni perspektif saya. So bila habis M4 tu dah pergi ke season 11, dah nampak macam okey pula. Kita buat champion kan. Yalah, masalah tu macam dah soft lah. M4 tu season 10. Season 10. Grand final juga. Kan, lepas tu season 11 champion. Champion. So Ashi jadi pening macam masalah ni betul ke tak betul. Bila pergi MSC, masalah yang kat M4 tu jadi juga benda yang sama. Okay, jadinya di international. So saya cakap ke Ashi, saya cakap ke Ashi, kalau macam mana saya cakap Ashi, sebelum saya cakap ke Ashi kata season depan Moon memang direhatkan. Sebelum saya nak cakap lah, saya nak Moon rehat kan. Ashi dah cakap memang Moon dah tak main. Yang tinggal season depan ialah kau dengan Momo. Masa kat dalam bilik dah, masa dah kalah maksudnya. Maksudnya bukanlah kalah. Maksudnya kita orang dah tahu kita orang akan lawan Eko, kita orang kalah. Masa tu Ashi dah bagi tahu dah season 12 punya plan. Sebab Ashi dah tahu dah memang kita akan kalah, sebab dia dah tahu masalah tu memang tak boleh nak solve. Sebab kita orang 20 dekat 20 kali kat meeting masalah tu. Tapi tak solve. So memang dah tahu dah jawapan dia. Kita orang akan kalah. Season depan memang saya dengan Momo je stay. Sebelum saya nak cakap dekat Ashi bagi kasih Moon rehat, Ashi dah cakap. And then saya cakap kenapa saya nak Moon rehat, kalau teruskan macam ni, season dekat MPL memang gembak. Bila international akan jadi benda sama. Sebenarnya keputusan untuk nak merehatkan seseorang tu, kita sebenarnya nak mencari jawapan. Sebenarnya kita macam dah tahu punca, but belum ada 100% proof. So dengan membuat sesuatu perubahan dalam line up, mungkin kita akan dapat jawapan. Tak pun mungkin keadaan itu akan jadi lebih parah. Bagi saya lah. If you want to do any changes kan, make sure kita dah mengenal pasti ini masalah dia. So dengan perubahan yang kita nak buat ataupun keputusan untuk merehatkan Moon, mungkin dia boleh beri keputusan yang lebih baik atau lebih parah. So bagi saya lah kan, sebab benda ni ramai orang tak tahu. Tak apa, kita bukan nak cerita buruk pasal Todak, tetapi kita nak bagi tahu juga benda-benda ni berlaku sebab dia, bagi saya satu je.
saya rasa tindakan untuk membawa coach kan itu lambat. Sebab korang memang dah selesa, dah terbiasa dengan decision yang dibuat oleh player tu sendiri. Dia sebenarnya decision tu dia bukan macam mana cakap. Saya bagi tahu daripada season 4 sampai season 11 saya macam orang yang perah otak. Dari segi in game dengan luar game. So Azim ni pula dia jenis bagi saya Azim memang function untuk saya. Semua data-data dia bagi lah. Sebab apa enemy ni suka duduk mana, Onyx ni suka duduk H kanan ke H kiri setiap kali lot. Apa orang ni selalu silang inv ke apa semua dah ada. So dia jadi senang macam kalau kita orang draft satu strategi ni, contoh macam season 10 kita orang main. Masa tu saya main mid, kita orang bawa marksman mid, bawa fighter mid. So segala-gala benda yang kita nak main tu Azim akan cakap, oh cik ni sesuai ni marksman mid. Oh cik ni sesuai ni fighter mid. So dia macam ada macam the connection lah, chemistry tu ada lah. Macam boleh faham kepala otak ni. So kalau Azim cakap macam tu, okay saya dah tahu nak adjust macam mana. So jadi senang kat kita orang bila masa tu ada Azim. Tapi bila kat MSC tu kan tak ada Azim. So saya boleh buat benda tu. Tapi Ashi nak Ashi nak bagi Moy pengalaman. So saya tak buat lah benda tu kat international. So memang masa yang kat international tu banyak Moy, Ashi saya ada sikit-sikit masa macam alot goal tu semua sebab memang training. Memang kat scrim. Jenis saya kalau macam ni lah, contoh lah, saya bagi idea tu masa ada Azim lah. Kalau bagi idea tu kalau bawa scrim, kalau Azim rasa tak okey, tak payah bawa. Tapi kalau Azim rasa boleh bawa, kita orang akan training lagi. Training. Sebab tu kita orang akan bawa benda pelik-pelik. Sebab benda tu, contohlah kita orang dah training kat rank, kita orang bawa semua benda, kita orang bawa kat scrim. And then Azim kata, okay benda ni boleh bawa. Cuma kita kena adjust ni. Bila adjust tu dia jadi okay. So kita orang bawa lah. Tapi itulah kan, buatlah apa saja pun, kan, letaklah siapa pun, macam mana strategi datang pun, Todak sentiasa perform. Nampak memanglah korang banyak nampak perbezaan pendapat kan, bertukar-tukar pendapat. Kadang bertekak sesama sendiri untuk mendapatkan satu jawapan kan, especially kita tengok antara orang-orang lama, Moon, Ciku, Formis masuk daripada season 7 6. Lepas tu ada Iwan. Iwan kembali pergi ke management kan. Lepas tu X-Ray sampai X-Ray masuk ke gigs lepas tu. Sebelum tu. Jadi apa saja pun sebenarnya ini adalah satu pengalaman yang tim lain tak ada tau. Tim lain mana ada pengalaman-pengalaman macam ni? Tak ada, sebab they start, dia orang ada coach, orang ada analyst. Kan kat sini korang korang punya kepala otak, bukan sebagai player kan, tapi macam kena juga act as a coach, assistant coach ke. So dah sampai satu tahap yang kau dah terlalu penat. Otak dah penat sangat, contoh kan, tak boleh nak fikir dah. Apa lagi nak fikir? Ya dah tak ada idea sampai boleh menjadi sampai tahap tak, sebab yalah kita pun ada satu tahap yang kita dah sampai ke maksimum, dah tak boleh fikir lagi dah kan. Tapi saya faham Ciku ni kalau kata lagi 10 tahun boleh lagi, sebab kau dah set satu standard yang selagi aku tak achieve what I want, selagi tu aku tak merasakan kepenat badan aku kan. Kalau tanya saya penat ke tak buat benda ni, saya tak penat. Sebab saya but your character is that way. Sebab memang saya tahu ini je jalan yang saya boleh tolong Todak and boleh tolong diri saya juga. Maksudnya tolong dari segi diri saya tu maksudnya dari segi saya stay lama kat sini, dari tolong Todak tu stay keep bagi Todak untuk keep ke depan lah maksudnya. So itu juga membuatkan management juga kali ni kan, dia orang pun memerhati. Kalau dulu dia orang ni ada tapi jarang-jarang involve directly kan. Cik Lan dia ada je, kadang korang masuk final dia ada je kan, tapi tak ada pula kerap telefon tanya itu ni. Tapi kebelakangan ini dia involve directly, dia sentiasa telefon player-player kan, tanya kan masalah dan sebagainya. So itu mula dah nampak kan. Mungkin waktu tu even management pun selesa kot kan, asyik masuk final je kan. Tapi bila dah drop sekali, nah ambil big boss
kan, turun padang sekarang ni kan. So membuat banyak perubahan, banyak penambahbaikan. Dia nak kita bukan Betul. Todak, kita sebagai Todak kembali kepada prime kita balik kan, rampas balik that title, kembali ke international. Betul. Kan. So now he's really serious kan. So apa yang berlaku tu, itu adalah satu orang kata pengalaman dan juga pengajaran kepada semua pihak. But yes, dia perlu ada setiap orang perlu jalankan tanggungjawab masing-masing. Betul. You as a player, you buat kerja you player. You as a coach, you buat kerja coach. You as a analyst, buat kerja analyst. Sebagai manager, sebagai management. Dan bila semua orang tahu kerja masing-masing, dia akan memudahkan lagi urusan kita ataupun perjalanan kita untuk kembali sebagai the champion. Sebab tu saya kata season 12 tu banyak salah saya juga. Sebab saya dah terbiasa. Contohlah kita orang memang benda yang saya buat tu memang daripada dulu kita orang buat sampai ke season 11. Adakah dulu tu juga dimaksudkan benda yang berlaku dekat season 5? Sebab season 5 juga adalah satu season yang season 5 tu lebih ke arah kita orang punya attitude tu memang dah barai lah. Masuk sampai scream pun orang tolong bangun ambil phone. Season 6 lah, maksudnya start dari season 6 tu betul-betul yang maksudnya season 4 tu ada. Sebab masa season 4 tu saya dengan Nas. Kita orang yang banyak draft ni, draft tu, apa strategi semua kita orang saya dengan Nas. So benda season 5 tu kita orang buat juga, cuma benda tu attitude kita orang dah barai. Sebab ya masa tiba-tiba champion, tiba-tiba masuk final kan. So dah gempak season 4 first time masuk final. So kan? season 6 tu kan dah tak ada. So saya rasa macam saya perlu teruskan lagi sebab masih boleh lah, maksudnya macam masih function lah kalau buat ni. So saya dah terbiasa, maksudnya saya dah terbiasa daripada season 6, season 7, season 8, season 9, season 10, season 11. So maksudnya semua benda season yang saya buat tu semua masuk final. So saya rasa macam tiba-tiba apa Ashi masa ke MSC Ashi kata tak apa bukan, maksudnya macam terkejut lah bila tiba-tiba kita ada coach yang terus dia nak ambil alih. So macam pelik lah kat situ. Kalau dia ambil alih, kalau apa pun jadi susah. Macam orang semua dah tahu yang kebanyakan kan orang cakap oh ni punci Ciko, punci Ciko. So bila menang pun Ciku, kalah pun Ciku. So bila dia masuk, kalau apa tak jadi ke apa, saya jadi macam tak sedar hati kat saya lah, sebab saya tak apa-apa pun saya kenal. Sebab tu saya macam ada macam awal-awal kita dah cakap benda ni kan. Sebab bila kita dah terbiasa dengan budaya kita, tiba-tiba ada satu pembaruan yang kita rasa macam macam ada orang lah macam dalam contoh kan, suami isteri kan. Kita dah biasa dengan perangai macam ni, lepas tu datang pula kita kahwin pula dengan seorang waktu hari tu aku bercinta dengan dia tak ada macam ni. Bila dah kahwin kan, lain pula kan. So nak kena adapt dengan isteri pun ambil masa, apatah lagi dengan satu individu yang bernama coach dalam tempoh yang terdekat kan, dalam beberapa minggu kadang-kadang baru masuk ataupun mungkin dalam sebulan. Lepas tu kita nak biasakan untuk mendapatkan result. It's a very tough job. Tapi ada orang boleh buat. Tetapi sebab tu saya cakap Todak dalam satu kategori yang berbeza. Sebab dia dah terbiasa dengan mendapatkan keputusan-keputusan yang cemerlang tanpa coach. Betul. So dengan adanya coach, dia ada kalau aku buat benda ni, kalau tak dapat keputusan yang sebelum ni macam mana kena kecam tu kan. So ada pemikiran-pemikiran benda tu yang membuatkan nak dapat kerjasama tu lambat. Bukan tak boleh. Boleh. A typical question yang bermain dalam kepala otak tu yang membuatkan dia macam nak buat cepat takut efek, tak buat takut efek juga. So dalam dilema, dia dalam dilema sebenarnya. So kita dah cerita sebab tentang season 12 yang tak berapa bagus. Sedikitlah tentang season 5 pula kan. Selepas masuk season 4 terus grand final kan, kalah dengan EVOS 3-2. Dan season 5 apa yang jadi? Season tu antara sebab yang bincang dengan episod Moon juga perubahan meta yang besar-besaran kan. Selain daripada tu, dia juga cakap disiplin outbound kita orang. Betul ke? Betul. Apa yang teruk sangat korang punya disiplin? Memang macam tak tahu lah cakap tadi. Memang barai. Dari segi
Apa? Bangun lambat, scream ala ada. Itu. Sebab rasa macam dah star masuk Betul. final kan. Itu Dia jadi star syndrome lah. lebih kurang lah. Lebih kurang lah. So bila dah season 5 tu dah teruk, saya juga dengar cerita daripada Moon tu sendiri. Dan baru ni bila balik saja daripada Filipin, saya cek balik dengan Ashi. Betul ke Ashi sampai season 5 tu Moon cakap sampai nak bubar? Betul bang, sampai nak bubar. So what happened? Memang betul lah. Memang nak bubar. Season 5 tu macam mana dia nak bubar sebab Nak rebuild balik team. nak lebih bagi betul-betul siapa Bubar yang squad. Bubar squad maknanya bubar bukan, player. bukan bubar organisasi. Bubar MLB squad. Sebab nak cari, nak replace player-player yang rasakan macam tak sesuai ke, ataupun mungkin ada player yang lebih bagus di pasaran. So player yang kekal daripada season 5 ke bawa ke season 6. Saya Moon, Iwan, X-Ray. 4 orang. Okey, so betul lah Moon cakap yang So, tidak dapat meneruskan perjalanan mereka dengan Todak pada season berikutnya adalah Nenas Laici Laici. dengan Nenas. Menarik. Kan? So season 6. Adakah sebelum season 6? Okay. Baru-baru ni isu ni pun panas juga. Kan? Isu ni pun panas sebab saya tanya dekat Moon, kan? Ada satu season yang Ashi mempertaruhkan Betul. Season 6. jawatan dia. Season 6. Saya rasa saya tak dapat jawapan yang cantik daripada Moon. Boleh tak cerita apa yang dia mempertaruhkan jawatan si Ashi ni? Sebab saya antara individu yang sering mengkritik Ashi ni sebelum-sebelum ni lah. Kalau saya dah kenal Ashi lama. Kalau saya macam nak cakap season 5 tu kan dia nak bubar. Diorang nak bubar. So diorang nak tukar management semua. Maksudnya management MLB je lah. Dengan player. So Ashi cakap kat Cik Lan dia kasih dia last chance untuk season 6. Dan dia akan buktikan dia boleh bawa masuk final lah. So dia kata kalau dia tak dapat masuk final, dia kena kick, dia tak kisah. So Ashi bagi tahu dekat management, kalau aku tak dapat bawa tim ni masuk final, aku letak jawatan. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. So season 6 ni apa jadi? Menang dan undefeated. Champion. Champion. Wow. Dia bukan saja mengekalkan jawatan dia, tetapi memberi gelaran juara lagi. Betul. Baik tu Ashi. Ini orang yang tak tahu ni. Betul. Ini yang di belakang cerita. Kadang-kadang kita nak cerita benda buruk kan. Tapi ini antara benda yang saya rasa patut diberi pujian jugalah kepada Ashi. Sebab a risk taker. Betul. Dia mengambil ini satu risk taker. Sebab kadang-kadang saya pun entamnya, kau ni select simpan player-player kan. Tapi yalah waktu tu coach tak ada, apa tak ada. Betul. Keputusan dia lah nak simpan siapa pun. Kan, berbalik kepada kenyataan Moon juga kan, dia bagi tahu selepas season itu kan Ashi Laici Todak Laici dengan Nenas tak sambung kan, dan ada beberapa player saja kekal. Dan saya tak tahu atas atas apa benda niat apa yang disampaikan. Ada satu ayat lah yang saya tengok ramai yang kecam, bukan kecam lah, macam negative comments lah terhadap Ciku kan. Kata ada satu player yang dia selamatkan juga pada season itu kan. Kalau dia tak cakap terima kasih, tak tahulah. Adakah yang dimaksudkan itu individu itu adalah Ciku? Kalau saya rasa memang saya. Sebab season 5 tu kan star syndrome kan. So Star saya dengan Nenas ni kan memang kawal team kan. Maksudnya macam draft semua kan. So kita orang memang macam nak cakap kurang ajar. Memang tak ada. Ashi kita orang pantai je. Yelah baru masuk scene kan, professional so, player kan. Sebab tu lah. Umur 19. Betul. So tu memang tak fikir je. So masa tu lah saya tak tahu apa Ashi Moon cakap kat Ashi. Tapi yang saya tahu yang Ashi cerita kat saya, dia tak suka saya sebab saya kurang ajar tu je.
Okay. Maksudnya dia tahu saya boleh main, cuma dia tak suka Attitude lah, attitude dia say lah. attitude lah. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu. Jadi atas orang kata apa statement mengatakan kalau tak ucap terima kasih tu mungkin waktu tu antara yang disenarai pendekkan untuk tidak sambung nama Ciku kot. Betul, memang saya. Oh, Yang so lain tu macam dorang dah tahu lah yang dorang stay lagi. Cuma yang tak tahu tu saya, Nena, so waktu Saci. tu Ciku 50-50. Betul. Sama ada sambung ataupun tidak. Tapi keputusan ataupun orang kata recommendation yang dibuat oleh Moon kepada Asia ataupun management untuk mengekalkan Ciku adalah keputusan yang baik. Keputusan yang tepat sebab nampak sendiri dekat season 6. Kan, nampak sendiri kat season 6 yang season 6 tu Ciku main jungle. Saya daripada goal lane tukar ke jungle. Tukar ke jungle dan waktu tu pun kita panggil hyper kot time tu. Betul. Hyper kan. So mid laner, kebanyakan mid laner menjadi hyper ketika itu. Dan Moon masih lagi stay as waktu tu kita panggil mid juga kan. Mid juga. Ciku menjadi saya daripada dulu orang panggil side lane. Ataupun Side lane, ESP lane. Saya yang betul. side lane lah. Side lane tu yang orang yang berdua. Ya betul. Kena babysit. Kena babysit. Tank selalu ikut lah. Betul. Kan. So Ciku pergi ke ni dan ke hyper. Dan keputusannya bagus. Keputusan yang tepat. Unbeaten. Sampai ke hari ni tak ada siapa yang pecah rekod tu. Betul. Kan. Hampir ada. Hampir ada Siapa? SMG SMG. Satu game kalah. Satu game kalah. Hampir ada lah. Tapi masih lagi mengekalkan rekod lah kan. Rekod paling banyak pun 3 Todak. Rekod tak pernah kalah pun Todak. So banyak kan. So itulah aku maksudkan apa yang dimaksudkan tu kot. Kalau tak ucap terima kasih tak tahulah. Ialah mungkin di hujung-hujung tanduk carrier. Tapi dengan just recommendation itu hari ni ada. Tapi okey lah, aku tak ada besar apa pun. Kalau statement dia tu saya tak tahu atas dasar apa. So saya pun tak tahu lah atas dasar apa statement tu. Tapi berterima kasih jugalah kepada dia dan juga keseluruhan management. Kalau berterima kasih, saya berterima kasih dekat yang first kali saya akan berterima kasih dekat Cik Lan lah. Cik Lan. Sebab bagi peluang kedua. Ya betul. Itu bagi saya bukan saja untuk Ciku, saya rasa untuk keseluruhan tim tu, termasuk Ashi yang mempertaruhkan jawatan kan, termasuk untuk Moon, Iwan, X-Ray, semua orang. Semua orang tu hari tu kan. Kalau kata tak jadi apa-apa season 6 tu, rasanya korang dah tak ada dah kat sini. Contohlah Cik Lan bagi contohlah Ashi pertaruhkan apa, kalau Cik Lan tak nak sama je. Kan. So itulah, terima kasih kepada keseluruhan daripada management sampai ke semua orang lah. So that season was a very tough season lah untuk korang. Kan? Itu sebenarnya jadi batu loncatan jugalah. That was the season pertama kalinya menjadi champion dan undefeated dan kemudian berterusan sehingga season 11. Sampailah season 12 menjadi satu lagi sejarah buruk. Kan? Sejarah yang tidak baik. Kan? So itu juga membuatkan pengurusan membuat satu keputusan yang nak kata berat tak berat, tapi keputusan yang bijak lah kali ini kan, sebab we wanna back on track kan. So itu sebabnya dihantarnya, tapi sebelum hantarnya dibawa masuknya seorang coach daripada Filipina yang dekat M5 nama beliau naik kan. Dah telah pun diumumkan fly solo dan hari ni korang semua dah balik, dihantar ke bootcamp selama 22 hari. Betul. Ini antara persiapan lah. Persiapan untuk season 13. So, apa yang menariknya selama 22 hari di Filipina tu? Sebelum saya nak cakap tu, saya nak cakap dulu season 13 ni. Memang saya dah orang kata apa? Saya tak campur dah. Maksudnya dari segi apa-apa lah. Saya just ikut Cik Lan. Dia kata nak follow coach, so saya follow. Yelah, sebelum ni banyak berlaku perselisihan faham, perbezaan pendapat. Sebab daripada season 4 ke season ni, you was the anchor of the team kan. Banyak bagi idea, banyak bagi pandangan.
dan benda tu berlaku kecelaruan di season 12 dengan kemasukan Kuja kan, dia macam takut nak dengar, tak buat pun dia menjadi macam dalam dilema. So season 13 ni management dah bagi tahu player do your part, coach do his part, analyst do his part. Manager kau buat kau punya kerja. So masing-masing dah ada kerja. Jadi apa maksud Ciku adalah bukan kata tak masuk campur tu, tak. Maknanya whatever yang dipersiapkan oleh coach itulah yang player akan ikut. So coach have the right call lah untuk nak menentukan siapa yang dimainkan, meta apa yang dimainkan, kan macam mana nak mainkan, macam mana rotasi. So everything is on coach now. Betul. Bukan lagi Ciku. So kalau saya benda ni bagus juga sebenarnya. Sebab season 13 saya pun belum tentu lagi main. So benda ni macam nak cakap macam dah ada, macam nak cakap dah ditulis. Macam benda ni kena lah waktu dia. Memang kena waktu dia pun, sebab dia pergi mana-mana pun kita perlu ambil satu drastik, perubahan yang drastik untuk kita kembali ke prime kita. Sebab kalau kita ni tak pernah juara, tak ada apa, okey lah, kita buat biasa-biasa je. Sebab kita pernah juara 3 kali kot. Takkan kita nak biarkan hancur begitu saja. So kita perlu buat perubahan, kita perlu juga mendidik kan player, mendidik coach, analis, manager untuk buat kerja mereka kan, untuk memudahkan kesemua urusan supaya kita capai balik kita punya target. So kembali kepada soalan di Filipin, 22 hari. 22 hari kita orang kebanyakan first day sampai tak buat apa-apa, cuti dulu. Sebab penat. So second day tu baru start scrim. Saya rasa mostly kat sana scrim je kot. Scrim tu keluar, Sabtu keluar pergi jalan-jalan. Lepas tu setiap malam main Among Us tu je kot. Main Among Us saya dengar cerita daripada content creator daripada sana kan. Dia kata bang, paling best Among Us bang. Itu paling benda yang tak boleh lupa bang kan. Tapi sebelum pergi ke Among Us kan, tujuan utama pergi ke sana kan, saya dengar daripada konten-konten daripada Filipin kan, sebab sebelum korang pergi Filipin saya dah masuk sini, saya dah hadir dah kan. So kita punya content creator kat situ kan, kita punya creative department Dre, adik Dre gitu kan, dia sentiasa juga update kan pada kita. Katanya daripada konten Ashi, antara sebab kita pergi juga, korang pergi ke situ adalah untuk bermain rank, supaya sebab rank di sana pun dah level-level macam level-level tournament kat sini. Betul. So how true is that? Kalau saya sebenarnya kalau rank kat sana sebenarnya tak payah pergi sana untuk rank pun boleh sebenarnya kat Malaysia. Cuma diorang punya mindset rank tu saya rasa kena dengan saya punya mindset. Maksudnya mindset dia ialah rank tu maksudnya kita main berlima lah. Rank game tu maksudnya kita main berlima dengan squad. Kita kena main, contohlah kita main apa yang kita nak bawa kat skrin, kita main serius gila, tak ada troll. Tak kisahlah tournament tu, tak kisahlah enemy tu noob ke pro kan. Kita akan main memang betul-betul disiplin gila. Lepas tu dekat skrin ni tempat yang kita bawa dekat rank tu. So kita nak adjust lagi apa yang kita buat kat rank tu, adjust bagi nampak cantik lagi dekat skrin. So dekat tournament tu benda yang kita dah adjust habis betul, kita dah fix, kita buat kat tournament. Betul. So kalau tu mindset saya. Tapi kalau mindset orang lain pula yang saya selalu tanya, mostly lah kat Todak sini rank game berlima ni tempat kita nak cuba-cuba ataupun troll. Sebab tu je tempat yang kita ada untuk kita main rank. Bukan Todak je benda ni, kebanyakan mostly kat Malaysia lah. Saya banyak tanya, semua berlaku kan. Ini pengalaman saya jugalah kan. Bila rank je kan, ini itu ada tempat untuk dia orang nak have fun. Kau main Roma, kau punya role adalah Roma, tapi bila main rank kan kau nak main jungle. Betul. Kalau saya lah, kalau mindset saya dengan saya rasa ni POV saya rasa mindset saya dengan Filipin sama. Cuma saya macam mana saya nak tunjukkan benda tu betul ke salah. So sampai sana dapat bukti lah. Kita kena ada bukti kat sana. Sebab bukti tu memang kat sana je yang boleh tunjuk. So sana even rank pun dia orang mengikut role masing-masing. Betul. Memang serius lah.
Sebab tu kita nampak rank dia orang ni kualiti dia berbeza sikit. Betul. Kan? So okey lah kot. So nanti korang budak-budak Malaysia ni yang nak jadi pro player ni kan, dekat rank pun tak payahlah. Kau tengok kalau aku Roma, aku main Rome je. Kan main Franco je, tak ada main cerita-cerita lain. Korang lah paksa. Tapi kalau kata content creator lain lah. Sebab dia orang ni memang nak entertain. Kan dapat challenge daripada viewer kan. Orang bagi gift suruh challenge kan. Kadang-kadang dia orang challenge saya juga suruh main Fanny. Mana ngerti kan. Saya tak sampai tahap untuk nak entertain macam tu kan. Pernah jugalah main 1-1. Dia orang bagi challenge. 15 kali mati, sekali pun ulti tak keluar. Saya tak tahu macam mana nak keluarkan ulti 1-1 tu. So nampak. So kalau content creator lain. Kalau kata untuk pro player kan, untuk MPL player especially. Tapi itulah, itu masing-masing punya organisasi kan. Kalau dia letakkan satu syarat, kalau boleh rank pun nak serius lah. Kalau kata organisasi tu tak letak, tak apa lah. Tapi lebih baiknya kita sentiasa follow the rule. Main berlima. Kalau saya, kenapa saya buat macam tu, macam saya cakap, saya kan handle draft. So apa benda yang saya buat kat arena tu, saya nak buat kat screen. Saya tak nak bazirkan buat apa, kita bawa kat arena tapi kat screen kita tak bawa. Saya tak ada tujuan lah. Daripada kita main rank tak buat apa-apa, main-main. Contoh simple macam you main Yves Rome, tiba-tiba dekat screen saya suruh dia tak nak. Buat apa kita main rank berlima? Don't waste your time bro. Baik saya main dengan kawan-kawan saya yang tak MPL contoh, apa. Contoh lah. Bukan nak kata benda tu berlaku. Tak, nanti kalau dia orang ni kadang-kadang dia orang claim kata kita ni mengutuk orang ke apa ke. Ini contoh. Jangan bagi contoh nama-nama ex Todak ke ataupun Todak. Tapi memang you bawa. Memang bawa sebab pun. Saya paksa. Sebab saya cakap kalau kau tak bawa ni, baik kau tak payah main. Dia orang ni kadang lurus. Dia orang klip katanya kita buat tu lah ni lah kan. So setakat ini saya banyak mencela ke? Tak. Okey. Saya tak ada, sebab nanti dia orang tak ada podcast ni okey tak ada banyak mencelah. Maknanya ya betul, ada betulnya juga dia orang cakap. Sebab saya ni ciku, saya dah terbiasa bercakap seorang-seorang, live stream seorang-seorang kan. Lepas tu saja live biasa pun seorang-seorang, bercakap seorang. Jadi bila bercakap dua ni, kau dah cakap, bila kau tengah bercakap kan, tiba-tiba aku macam ada idea kan, aku terus potong. Tak bagi habis cakap pun. So itu pun ambil kira. Saya kali ni banyak mendiam, habiskan cerita baru buka. Tapi ada kot satu dua tu. Ada. Tak adalah kacau sangat. Okey, selain daripada rank kan, korang juga scrim. Yalah, scrim sana scrim sini sama je. Cuma kat sana scrim pelik sikit. Ping 30. Dia macam delay sikit. Kalau PS dengan PS je tak delay. Okey. Oh, sebab server kita, walaupun kita duduk dekat sana, tapi server adalah server Malaysia. Server ID apa? Tak. Habis tu? Saya tak tahu kenapa. Tapi memang diorang kata memang diorang screen memang selalu ping 30. Kalau within VH dengan PH? 5. Okay, 5. So betul lah Daddy Hood cakap masalah internet tak adalah seteruk itu 30. Tapi kalau main rank okey je 5. Oh, main rank 5? Kalau main screen macam kalau Malaysia nak lawan PH, Malaysia tu 5. PH tu 30. Okay. Itu mungkin tournament room tu kot. Maybe lah. Tournament room tu bukan masalah internet. Bukan. Itu tournament room, maknanya server. Server MLBB itu yang puncanya. Kan? Internet okey je. Sebab waktu M5 sebab Daddy Hood ada komplain juga kan, mengatakan internet susah lah, internet very slow, menyungkarkan untuk pasukan training. Jadi kepala otak saya mula-mula kan, bila saya dengar Mr. K cakap kan, Haji Roslan kita akan hantar pasukan kita bootcamp di Filipina. Aku cakap, kau gila ke apa? Ni Daddy Hood yang nak pergi M5 pun dia kata internet tak apa bagus. Yang korang kan tak ada team tu buat apa kat situ, nak main dengan ping 80 120 ke? Tapi okey, server diorang tak tahu kot, server bagus. So nanti kita bagi tahu dekat Daddy Hood lokasi yang korang pergi. So Daddy Hood pergi dekat situ, internet okey. Next year mana boleh, mana tahu nak hantar bootcamp ke. Kan mungkin dia ni lah. Okey, selain daripada tu, perkara-perkara yang pelik lah, kelakar jadi kat PH, tak ada ke benda-benda yang kita boleh kongsikan kekelakaran yang berlaku kat situ? Asyik serius je pun bosan juga. Saya tak tahu benda apa yang kelakar. Tak ada benda kelakar? Tak ada. Semua okey? Paling-paling kelakar pun main Muaz je lah. Pindah-pindah orang. Itu memang dah tahu hari-hari update. Tu je lah Kan? Yang lain saya tak ada kot, macam buat lawak apa ke tak ada. Sebab dia hantar je video-video kat kita orang. Kita rasa macam terlalu kelakar. Macam korang macam dah bukan diri korang. Itu yang kita cakap, tak nak masuk dekat konten.
Itu tu korang punya gelak ketawa tu. Kalau masuk kan, mesti netizen fikir, ya Allah macam ini dia orang gelak. Tak pernah tengok. Tengok Ciku gelak dalam tu. Astaghfirullahalazim. Kalau Putnis, kalau tengok dia sendiri, belaki aku ke ni? So kita cakap kita tak adalah masuk sangat kan. Makanan kalau saya kat sana first week itu saya banyak makan Indomie. Indomie. Ada jual lah kat situ? Atau bawa? Ada jual. Selepas second week tu Ashi datang. Ashi datang lambat sikit. Macam kita orang kat sana dah 3-4 hari baru Ashi datang. Sebab Ashi punya masalah pasport. Sebab baru nak tanya kenapa. Ciku tahu tak kenapa dia lambat. Dia pasport dia ada problem. So dia datang lambat sikit. Lepas dia datang tu, dia ada pergi satu kedai makan ni, kedai Indonesia. So dia order kat kedai tu untuk hantar ke rumah hari-hari. So hari-hari kita akan makan nasi yang orang tu buat lah. Cuma yang paling banyak kita orang suka ayam geprek, ayam penyet. Masakan Indonesia. Lepas tu ada juga kita orang tengok konten yang korang pergi supermarket beli dan masak sendiri. Yang tu lah, kebanyakan Indomie gitu lah. Yang kalau yang kat mall tu selalu beli yang macam potato itu yang ada, memang ada halal lah. Daging pun kita orang tak jumpa yang halal, so kita tak masak. Tak tahu tu daging lembu ke daging apa. Sekali so masakkan daging lain. Mostly kita orang beli seafood gitu ya. Sejam 10 minit. Wih, dah sejam 10 minit. Tak apa, awal lagi. Tapi kita pun Awal lagi. Nanti cut je, benda tak penting. Tak, kita macam first podcast dengan Moon, saya rasa tak ada kot cut. Kita cubalah buat minimize yang boleh dan tanpa sebarang cut lah, kan. So kita dah ni makanan apa internet kita dah bincang. So selepas 22 hari lah kan. Persiapan Todak ke MPL season 13. Persiapan saya rasa semua orang target sama je untuk champion. Tak habis lagi soalan. Kau yang mencela aku sekarang ni, cik. Tak apalah, alang tu. Kau dah tahulah apa aku nak bagi. Mesti abang keluar katanya. So persiapan dia memang kita punya persiapan untuk champion lah. Okay, teruskan. Memang itu soalan saya. Persiapan dia untuk champion. Tapi buat masa sekarang ni personal saya lah. Saya punya POV jangan berharap tinggi sangat kat Todak. Sebab ni first time yang betul-betul Todak ambil player PH and dorang pakai player PH kita tak bagi tahu nama lagi. Walaupun ramai yang berteka-teki kat luar. Tapi role apa? Roma and goal. Yang goal tu nanti saya cerita time hujung-hujung nanti. Memang ni season ni memang betul-betul saya rasa memang 100% akan pakai player PH. Sebab player register buat 6 je, tak 10. Kalau 10 kita boleh guna local lagi kan. So saya merasakan season ni lebih ke arah cari chemistry. Seperti mana yang Ciku cakap dalam live sebelum-sebelum ni. And untuk peribadi saya tak mengharapkan lebih. Kalau champion tu alhamdulillah. Jawapan selamat tu. Tak, tapi memang betul saya dah expect benda ni. Sebab kalau sebelum ni contoh, kalau kita ambil player PH, kita tak pakai, kita ambil player Malaysia, kita senang nak communicate dengan dia. Betul. Kita cakap benda ready. Nanti orang dah faham lah sebab sama Melayu kan. So senang. Bila kita cakap dengan PH ni, kita kena betul-betul secara detail sikit nak kena speaking tau. So dia kena faham the keywords. Kita kena faham the keywords. Betul kan? So saya takut player triomit tu susah. Alright. Sebab diorang main dengan PH kan. Sebab saya kalau kat goal pun tak adalah cakap banyak sangat dengan dia. Betul. Tu lah saya punya kenapa saya rasa season ni lebih ke arah chemistry lah. Baik, jawapan yang selamat. Tapi itulah dengan kehadiran coach dan juga dua player daripada Filipina. Memang betul ada masanya tim ada tim yang akan ambil orang kata apa masa yang singkat untuk dapatkan the chemistry result yang bagus. Ada tim dia kena adapt kan. So kita as a player of course semua orang nak jadi champion kan, management pun nak jadi champion. Tetapi times will tell you kan, semua persiapan kita akan nampak daripada dalam game. Tapi adakah sebelum bermulanya MPL season 13 ni ada pre season ke, ada tournament? Tak ada. Cikgu tahu ke? Tak
Tak ada saya dikabarkan akan ada satu tournament yang Todak akan masuk kan, offline sebelum bermulanya MPL kan. Ya memang korang tak tahu lagi. Ni bagian management yang tahu. Ini sampai kita tahu ni. Kan. Tak so, dia beritahu apa-apa. Ada invitation dah. So saya tak tahu sama ada invitation tu telah pun diterima oleh Mr. K. Mr. K yang menguruskan semua ni. So kalau dia dah terima, benda pun dah siap apa semua, insyaAllah nanti dia akan bagi tahu lah kepada the team Ashi kan, manager. Kita ada tournament sekian macam tu lah. Sebab kita tahu MLBB sekarang ni di bawah pengurusan Mr. K. Betul. Semuanya dia yang akan uruskan. Tapi sebabkan saya ni communication coordinator, ada benda-benda yang diberitahu pada saya. Cikgu, persiapan pun sedang dijalankan. So itulah jawapan yang paling selamat kan. So Ciku juga kata kemungkinan season ini 100% Filipin semua akan bermain kan. Tapi itu pun ada sebab kan, kenapa kita mendapatkan satu lagi goal laner kan. Ada sebab, bukan Ciku tak relevan ke, Ciku ada masalah ke, ataupun Ciku dah tua, mekanik tua ke kan. Zon dari 13 season boleh main, ni baru 8 season kan. So dia ada sebab lain. Sebab apa bagi tahu? Sebab sebelum start season 3 habis je Kohai tu, saya dah bagi tahu dekat bosses semua, memang saya takut saya tak boleh commit untuk season 13. Boleh komit tapi regular je lah. Sebab salah satunya saya isteri saya bakal melahirkan seorang anak. Bakal menjadi seorang bapa. Saya bakal jadi seorang bapa. Alhamdulillah. Tahniah. So due dia masa tu tengah betul-betul play off. Anggaran play off masa tu tak silap saya 16 gitu. So due bini saya dalam 20, 21. So saya takut orang kata dia boleh jadi awal, dia boleh jadi lambat. Betul. So saya ambil tindakan menjaga. So kita anggap dia awal lah. In between tu juga perlu pergi ke klinik, bawa check up kan. Tiba-tiba kalau ada masalah-masalah lain ke. Betul. So benda tu akan mengganggu persiapan. Betul. Sebab masa tu play off pula kan. Kita pun tak tahu kedudukan kita struggle balik ke. Betul. Ataupun tengah dekat on top ke kan. So nampak. So inilah saya punya satu je saya kenapa saya tak nak main. Kalau Todak suruh saya main pun saya tak nak main. Sebab saya takut. Contoh, saya jadi first line up, saya main. Memang contohlah regular tu memang kita dah bantai-bantai. Lepas tu dekat playoff tiba-tiba saya tak boleh main. So saya akan menyusahkan semua orang. Betul. Daripada saya menyusahkan semua orang masa tu, baik saya menyusahkan orang masa sekarang ni. Masa start lagi ni. Ada pro and cons juga kat situ kan. Sebab juara ataupun juara di regular season tidak menjaminkan kita juara di playoff. Betul. Kan? Kau jadi orang kata menang semua tapi tak jadi champion MPL, tak guna juga. Tapi persen tu tinggi sikit lah persen kalau sebab regular kita dah chemistry banyak kan. Betul. But RSG season lepas tu saya tak tahu lah. Kan? Contoh RSG macam season lepas kan, bantai playoff terciduk juga kan, end up Homeboys yang champion. So sama juga. So bila kata apa yang masuk Ciku di sini, kalau kata regular season semua bantai, lepas tu tak dapat main, terpaksa lah bawa masuk kita punya the sub goal laner, and then dia tak boleh deliver, nanti dia pula kena kecam. Betul kan. So baik kita rasa macam bagilah peluang kat dia. Andai kata kita perlu juga kemudian ini tak boleh ni, perlu juga masukkan Ciku, then coach tahulah nak buat apa, biarlah dia punya keputusan kan. So bagus juga sebab benda dah bagi tahu, pengurusan mendengar. Pengurusan mendengar, dan kita kali ni kita dah standby awal dah. Kita tak nak masalah-masalah yang berlaku sebelum ni, tiba-tiba kan Ciku nak berehat ataupun nak bercuti bersalin, cuti nak jadi bapa kan. Tengok tak ada orang ganti pula. Waktu tu baru nak cari orang nak mengganti. Macam sebelum ni Raf terpaksa ganti. Tapi sebenarnya bini saya cakap main je lah. Bini tapi memang saya cakap macam tak, tu. Bukan. Dia suruh saya main je play-off, tapi saya tak nak. Sebab saya nak tengok apa panggil nak feel, nak anak tu keluar daripada tu. Saya nak tengok sendiri, faham tak? Nak tengok sendiri dia melahirkan anak. Betul. Nak kalau boleh nak sambut. Betul. Kan. Itu adalah pengalaman yang tak dapat
Kan dia tak ada second time. Yalah setiap anak tu dapat lah kan. Betul. Anak pertama, anak Tak, kedua, saya anak takut kedua. kalau contohlah anak pertama ni tiba-tiba anak kedua saya dah tak dapat. So saya tak dapat tengok. Betul. Dan momen-momen tu kalau dapat peluang tu ambil lah ya tak. Kan tak ada masalah pun untuk korbankan sedikit masa untuk cahaya mata kan. Dan juga kena nangis ke? Macam Terharu dapat anak. terharu dapat anak. Tak, saya takut kalau apa jadi kan. Betul. Nampak excited kan. Kita doakan supaya isterinya selamat membawa kandungannya sehingga dapat melahirkan anak kan. Tahniah sekali lagi kepada Putnis dan juga Ciku. Stay strong kan. Tak ada apa pun, dia happy. Happy, terharu. Alright Ciku, beberapa final questions lah. Sebab kalau kata rehat yang panjang pun dia akan efek juga. Sebab Ciku dah 2 kali tau wakil Malaysia. Okay. 2 kali betul SEA Games lah, betul. SEA Games 2 kali kan. SEA Games yang pertama dan SEA Games kedua. SEA Games pertama kita dapat bronze medal. Betul. SEA Games yang kedua dapat SEA Games pertama tak dapat apa. tak dapat apa? Kosong. Kosong. SEA Games kedua silver. Betul. Tu antara pencapaian yang terbaik jugalah kan. So kita tak nak rehat sebab apa kat Malaysia ni pun kalau nak cari satu goal laner yang betul-betul the level of Ciku saya rasa belum ada lagi lah. Mungkin bagi Ciku nak kata meredah diri ada je bang kan. Tapi saya rasa Betul, yang betul ada. Saya dah jumpa coming, it's coming. Saya nampak ada beberapa goal laner yang tengah meningkat naik. So untuk akan datang kan, ialah baru season 13 kan, season 14 nanti baru 14 15 kot, nanti baru ada SEA Games lagi. So how do you feel untuk wakil negara pula? Dah wakil Todak, dah champion 3 kali, dah pergi ke international, masih belum menang, tetapi sebagai player yang dapat wakil negara, bawa bendera lencana dari Kalau dada. saya season SEA Games yang pertama tu saya sebut salah. Sebab saya terbawa cara Todak juga. Sebab memang Todak kan diorang ambil semua. Oh ya, tak ya juga. So masa tu pula Zon yang ikut kita orang. So saya macam Zon terpaksa ikut. kesian lah kat Zon. Sebab tu first time kan. Lepas tu dia terikut kan kalah pula. So sebab tu yang kali kedua tu saya betul-betul nak apa orang panggil kalau dah buat salah kat dia nak tebus balik lah. Nak tebus balik. Tu yang main betul-betul tu. So yang kedua kita, yang pertama ada coach ke waktu tu? Ada Azim je. Tapi macam saya cakap Azim yang lebih ke arah data kan, membantu apa yang Ciku nak. Betul. Kan. So tim nak. Sebab saya dengar je macam kalau Yum kata dia nak main ni, nak main tengah. Basically yang pergi ke SEA Games tu Todak Todak. So SEA Games yang kedua dia campuran. Betul. Kan coach Weki Pap. Paps dengan Weki. Lepas tu ada pemilihan berlaku kan. Betul. Ada satu macam mini tournament yang dia buat kan. Betul. Memilih pemain kan. So the process was good sebab yalah ada sedikit sebanyak ketidakpuasan hati juga waktu tu kan. Dengan pemilihan player, kenapa orang punya player ni tak pilih dan terpilih, but end up result was very good. Nombor 2 tak ada siapa expect kan, walaupun masa tu terlalu singkat. So how was that feelings bila dapat nombor 2? Kalau saya tak expect langsung sebab first kali tak expect sebab training masa tu tak sampai seminggu pun. Masa tu kan habis playoff kan. So playoff tu, sebelum playoff kita nak training, cuma ada beberapa tim ni dia tak kasih. Dia nak player dia fokus kepada playoff. So lepas playoff tu baru organisasi tu lepaskan semua player, so baru boleh training. Masa seminggu je ada. Dapat nombor 2 tu happy lah. Dan happy gila sebab dapat bagi Zon something lah daripada yang first. Sebab saya ingat dia kan dengan Momo je ada. SEA Games 1 dengan SEA Games 2 2 orang tu je lah. Muka lain ada tak? Saya, Momo, Zon tu je lah 3 tu. Oh, Momo pun ada. Dua-dua SEA Games. Okay. So saya rasa kebanyakan soalan semua saya dah tanya kan. Saya tak nak pergi lebih lanjut lagi. Sekarang kalau borak macam ni 3 jam kita boleh borak. Betul. Kan? Cuma macam ending dia macam biasalah. Typical fans typical questions from fans ni kan. Soalan-soalan yang biasa dia akan tanya kan, kalau Ciku tak jadi pro player nak jadi apa? Saya rasa tak ada apa kot. Tadi pun awal-awal dah cakap dah. Memang saya seni je. Ini je lah kan. Tak jadi MLBB mungkin player lain kot. PC kot. PC kot kan.
Betul juga kan. Apa lagi Kejap saya nak tengok kejap. Sebab tadi memang saya ingat je apa benda saya dah type kat sini kan. Alright. Okay. Best local and import player untuk MPL sebelum-sebelum ni lah. Best local player bagi Ciku. Tak ada bang, saya lah Ciku. Local dari segi Best local player lah. role ke apa ke semua? Tak kisah. The best player lah dari tempatan dan juga luar. Bagi Ciku. Dia tak semestinya MLBB. Boleh jadi dia ni sebagai role model ke, dia sebagai influencer ke kan. Anybody yang you rasa macam dekat lokal, inilah saya mengidolakan ke ataupun saya ni suka sangat dengan dia. Dan kalau ada sebab, bagi sebab. Tak ada. Okay, kalau saya lokal ada Fredo. Sama dengan saya. Sebab dia campak lah kat game mana pun dia boleh main. Dia boleh main So, humble kalau saya pula orangnya. Kalau saya tu lah macam dia ada bakat dekat semua game. Saya 2 hari lepas saya dah masuk live dia kan, ada dah bagi gift, alah murah je gift pun saya bagi. Sekali dia dia jedak jeduk kat situ juga kan. Lepas tu dia sentiasa mendoakan lah. Dengan cerita Todak apa semua kan. So I like this guy, very very humble. Sangat-sangat humble. Daripada dulu lah memang. Kalau saya Fredo. Kalau boleh saya nak jumpa dia, saya nak salam dengan dia, ambil gambar, tak jumpa sampai sekarang. Saya jumpa dia first time season 7 tu first time lah. Lepas tu tak jumpa dah sampai sekarang. Ni Fredo, kalau jumpa saya kat PMSL, kalau tak ambil gambar, kau jaga Fredo. Import player ataupun di luar, tempatan dah di luar, ada siapa-siapa yang rasa macam come into your mind? Kalau import kalau saya Kyle TZ. Kyle TZ. Bukan Kyle, Kyle. Kyle TZ. Ada dua berbeza. Kyle yang apa? Echo. Jungle Echo. Jungler. Okay, I know that guy. Sebab dia masa dia budak dia baru masuk scene ML, maksudnya baru masuk brand lah, masuk dah champion. Lepas tu dia bawa pergi M-World champion juga. Dia main SEA Game champion juga. So maksudnya achievement dia daripada dia budak lagi, dia dah ada. Budak lagi dah ada rezeki dia kan. Betul. InsyaAllah kita pun doakan Ciku dan Todak supaya mendapat kembali gelaran title tu. Bukan sebab apa, dia nak dapatkan sini dulu baru boleh pergi international untuk dapatkan juara sana. Sini kita kena lepas dulu. So dengan persiapan semua yang kita sedang buat daripada pihak atasan Cik Lan, this season 2024, bukan this season 2024, dia very very particular. Cik Lan ataupun Haji kita, Haji Roslan ataupun Mr. K kan, dia sedang bercuti baru semalam ke Europe dia pergi kan. Dia kisah salam juga kepada Ciku. Dia juga orang kata apa, turun padang kali ini. Ada tak any words for them daripada season 4, nampak macam ni sekarang dengan penglibatan mereka lebih serius, what you want to say to them? Kalau saya nak terima kasih sangat-sangat dekat Cik Lan. Sebab saya rasa dia banyaklah berjasa dekat saya. Daripada season 4 sampai sekarang. Maksudnya saya start dengan Todak from nothing sampai sekarang. Banyak juga motivasi yang dikasih bila kita orang kalah ke, bila kita orang menang ke. So lepas tu dia banyak bagi peluang kedua. Kalah international, dia still lagi keep simpan kita orang. Bukan simpan lah, macam dia keep percaya lagi kita orang. Ini satu benda aku mencelah sikit. Minta izin. Boleh Bila kata dia suka simpan, dia masih lagi simpan, dia adalah satu manusia yang suka maafkan orang dan suka sangat memberi peluang kedua, ketiga, keempat. Betul. Kan? Sebab bila saya dapat tahu, bila saya masukkan, ada juga kadang-kadang kita berbual sebelum saya masuk ke Todak kan. Dia sentiasa, saya bagi peluang, saya rasa dia boleh buat bang, saya rasa dia perlu cakap macam ni bang. Dia ni orang ni, bukan dia kata tak boleh, dia kena tune macam ni bang. Kan? Betul. Saya rasa, kau kenapa simpan lagi ni? Kan?
dia sentiasa bagi tahu kat saya orang ni macam ni. So saya nampak dia ni memang sentiasa bagi peluang. But when comes satu masa tu saya rasa dia dah sampai level tahap dah tak boleh bagi peluang, barulah kot. Betul. Tapi dia bukan orang yang kata you fail now, you are out. No. Kan, so kipas dia pula. Tak, tapi itu betul. Betul lah. Untuk Mr. K pula, saya minta maaf lah. Sebab masa dia masuk tu pula kita orang kalah, tak pernah champion. Sebab season 11 dia tak ada. Betul. Season 12 dia baru Dia baru ambil alih. baru ambil alih maybe. Masa tu pula kita orang kalah. So kecewa. Memang tak Sebab ada selalu luck, masa selalu masuk final tiba-tiba time dia datang lah kalah pula. Okey. Saya tak nak tanya pula kehadiran saya Ciku macam mana kan, sebab sebelum ni nanti saya ada juga baca komen kan. Ada tanya pasal dia pula. Suka hati aku lah sebab dulu aku kritik Todak kan. So what do you think about kehadiran saya pula? Mengganggu ke atau how do you feel it? Kalau saya bahagian management saya tak ambil kisah sangat. Kalau dia datang ke tak datang. Dah macam dah kehadiran saya lah. Saya bukannya involve sangat dengan korang punya MLBB ke draft ke apa saya, ke. kalau kan? macam kalau dia dekat, tapi orang yang selalu kritik dulu kan, saya tak kisah pun. tak kisah pun. Terima kasih lah. Sebab ada benda yang abang Lord kritik tu benda betul. Hanya orang dalam je tahu. Oh, okey. Dia macam abang Lord main tembak je, tapi sebenarnya dia tembak tu kena lah. Tembak kena lah. Tak cakap kosong lah. Ni Abang Lord bukan Tapi kosong lah. bukan 100% kena. Macam dia 50-50 ada kena ada tak. So, sekarang kan apa komen viral, dia bukan kosong lah, dia ada isi. Ada saya tengok ada je benda dia orang komen. Betul ada. Tapi ada orang kat dalam je lah tahu. Okey. So kita tak nak panjangkan isu tu. So terima kasih juga kepada Cik Lan dan juga Mr. K ataupun Haji Roslan. Betul. Bukan nak kembalikan kegemilangan Todak, tapi banyak juga dia buat untuk podcast ni langgar je kan. Cantik setnya. Dan untuk setiap podcast pula kita memang menjanjikan untuk the fans ataupun community yang sentiasa tengok kita punya konten, hadiah ataupun giveaway. Minggu lepas yang pertama Moon dah mendapatkan kerusi gaming dan semalam kita dah buat live. Jadi sebelum kita nak memilih ataupun Ciku memilih satu hadiah, saya cuba nak mengingatkan kembali kepada mereka-mereka yang akan menyaksikan konten ini dan sedang menyaksikan konten ini, apa yang korang perlu buat adalah untuk komen sahaja, komen-komen yang positif kan, tentang podcast ini, tentang Ciku kan, tentang Todak, anything kan, nak puji lebih-lebih silakan. But pada hari Selasa jam 8 malam kita akan buat live, saya sendiri akan buat live di Instagram ataupun platform Instagram Todak Gaming untuk memilih satu pemenang di antara semua komen-komen anda. So hadiah-hadiah yang kita sediakan kepada mereka kan, ada mousepad, ada speaker, ada monitor, ada graphic card, ada JC Todak, ada topi, ada kerusi gaming yang minggu lepas, kerusi gaming, ada apa lagi macam-macam. So hadiahnya semua kita letak dalam ini. Minggu lepas saya jauh daripada mic, dia orang tak dengar. Jadi inilah dia. Kalau kita tengok mouse pun ada, semuanya ada dalam ni. Topi Todak, mikrofon pun ada, webcam ada. Abang Lord. Wey, ini siapa ni? Abang Lord. Boleh bawa balik Ini, jangan bawa balik. Ini tak boleh, Ini kita terletak sini. Gila kalau kau cabut ini, saat lagi aku pula kena di-post. Apa benda ni bro? What is this bro? Siapa yang letak ni? Mana tu kalau dapat Abang Lord tu dapat duit 500 PC case, neon light, webcam. Okey, banyak dalam ni. Okey, untuk makluman korang. Okey, nanti kamera boleh zoom. So now Ciku, you diberikan tanggungjawab saya untuk memilih satu hadiah. Saya mengharapkan juga kali ini pun saya nak, kalau boleh, nak kerusi Todak juga. Bukan apa, untuk 2-3 konten ni Cik Lan mesti marah. Kau nak bagi kerusi gaming, kau tahu dah harga tu berapa kan? So saya boleh tengok ke tak? Tak boleh tengok. Tutup macam tu. Macam tu baru. Macam tu. Nanti kalau tengok, nanti orang kata pilih pula kan. Macam tu. So kita tengok. Kalau dah ready bagi tahu, jangan buka lagi.
Mana tu dapat abang lot tadi tu kan. Tak nak. Abang Lok saya keluarkan ke dalam tu Mana tu Janganlah abang Abang Lok. Ibu Tapi saya minta izin lah kalau dapat kursi todak, sebab saya letak dalam tu kursi todak saja lebih kurang dalam 10 keping. Kan, so harap dapat lagi kursi todak. Okay, dah. Dah. Okay, kamera kat sana. Kursi todak. Banyaknya kursi todak dalam ni. Cik Lan. Banyaklah kursi todak dalam Ampun. ni. Ampun Cik Lan. Saya ingin nak memberi yang benda-benda yang baik, tetapi dengan hasil cabutan yang digoreng-goreng, tangan dia memilih apa yang saya nak. Okey. Ini tak ada nak setting-setting, tak ada, memang dia pilih sendiri. Tengok. Lagi sekali. Tak apalah, saya boleh tukar kan. Tak payah tukar. Kita bagi dia hard disk. So untuk episod yang kedua juga kita ada kerusi todak. Okey, gaming chair. Disebabkan 2 kali dah keluar, saya rasa tutup balik, goncang. Kita pilih satu lagi hadiah nak? Boleh diizinkan? Tapi kita tak payah tanya Cik Lan lah. Dia dah bagi dah kita untuk bagi giveaway kan. Memang dia suruh kita bagi giveaway kan. So satu lagi Cikgu, sebabkan episod kedua kita dah bagi 2. Yang ini apa? Kejap, saya kalau boleh nak Kalau pilih. kursi gaming tak? Wish. Yalah 2, bukan orang yang sama. Ni 2 orang. Yelah, kalau dapat kursi todak juga. Nak buat macam mana? Dah rezeki orang ketiga dapat kursi gaming. Tapi saya boleh, kalau boleh saya nak macam JC kot. JC baru nak keluar dah. Tak lama lagi. Let's go. Kita dah 1 jam setengah kot. Wih, panjang podcast kita ni. Chromecast. Apa ni? Chromecast ni apa pula ni? Yang saya tahu Chrome tu Google tu. Google Chrome aku tahu lah. Betul. Chromecast. Tim. Chromecast ni apa? Atau aku Google je kejap lagi kan? Ataupun I think this one. Dia ibarat macam apa? Yang kita mirror. Okay, I got it. Aku dah dapat. Dia macam dia macam satu device portable kan. Kalau kau pergi ke hotel ke apa ke, dia ada HDMI. So kau boleh connect to your TV, and then dia macam mirroring lah. Dia macam mirroring. So it's portable, kau boleh bawa pergi mana-mana. Mahal. Oh, mahal lah. It's about $200, lebih kurang dalam RM800 dah. Still okay lah. Something unique. Okay, so kita ada satu hadiah kursi todak dan satu hadiah Chromecast yang kita akan bagi dan mengumumkan dalam live Instagram Todak Gaming pada hari Selasa jam 8 malam. Okay guys, so Ciku, itu saja untuk kali ini kan. Semoga Todak kembali kepada orang kata apa, prime, gemilang terbilang, apa lagi yang ku bilang. Okay, so good luck for Todak and the whole team. Kian salam kat semua. So Assalamualaikum. Salam. Bye bye.